Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada 72 kisah para Nabi yang tidak boleh dijadikan hujah. Kita berada pada kisah yang ke-18, iaitu di bawah tajuk kisah Nabi Musa alaihi salam dengan 2 bekas kaca. Kisah ni mungkin kita jarang dengar, tapi ianya kisah yang masyhur dinisbahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita tengok dulu riwayat yang diletakkan oleh penulis. Dia kata Ibn Kathir menyebutkan dalam tafsirnya riwayat daripada Abdul Razzaq yang sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang menjelaskan penafsiran daripada firman Allah Azza wa Jal, iaitu firman daripada ayatul kursi, bila mana Allah Ta'ala sebut la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala itu tidak mengambil mengantuk pada zatnya dan tidak tidur. Ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran, iaitu ayatul kursi. Bila mana Allah Ta'ala sebut tentang zatnya ni, bila mana mengurus langit dan bumi, dia tidak mengantuk dan tak tidur. Maknanya tidur apatah lagi mengantuk pun tidak. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada para malaikat, adakah Allah Azza wa Jal tidur? Allah Azza wa Jal mewahyukan kepada malaikat untuk memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam ni 2 bekas kaca. Suruh Nabi Musa ni pegang 2 bekas kaca ni. Tak tahulah bekas tu bentuk dia macam gelas ke, tapi disebut 2 bekas kaca. Dan disuruh Nabi Musa ni menjaganya dengan baik, dengan tidak melepaskan bekas kaca tu. Pegang sentiasa. Sehinggalah Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa ni tertimpa pada dirinya rasa mengantuk yang luar biasa. Bila mana dia mengantuk, dia pegang bekas tu pun tak kejap. Macam mana kita lah, bila mana kita mengantuk, apa-apa yang kita pegang di tangan kita ni akan mudah terlepas. Bila mana baginda Nabi Musa alaihi salam, dia mengantuk, dalam masa yang sama dia tersedar, tapi dia mengantuk lagi. Maksudnya dia dalam keadaan yang khayal nak membawa kepada tidur tu. Akhirnya kedua-dua bekas kaca yang dia pegang di tangan dia tu terhantuk antara satu sama lain, sehingga menyebabkan 2 bekas kaca tu pecah. Lalu dalam riwayat tu sebut daripada Ma'mar, dia kata itulah perumpamaan yang Allah Ta'ala ingin tunjukkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sekiranya Allah Ta'ala itu ada pada zatnya tu mengantuk, maka akan berlakulah kebinasaan, kecelakaan dan juga apa-apa benda buruk pada langit dan bumi yang diuruskan oleh Allah Azza wa Jalla.
Ini cerita yang dinisbahkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Analisis daripada kisah ni, apa dia? Kata penulis, dia kata kisah ini tidak boleh dijadikan hujah untuk membuktikan Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada para malaikat tentang Allah Azza wa Jalla itu tidur ataupun mengantuk ketika mana menguruskan pentadbiran makhluknya. Kerana kisah ni telah datang daripada satu asar Israiliyat yang sangat-sangat diragui keabsahan dia. Antaranya Al-Imam Ibn Jauzi, dia sebut dalam kitab dia Al-Ilal, kisah ni tak sabit daripada Rasulullah, dan ada salah seorang daripada para perawi ni cuba mengangkat sanad hadis ni, sanad cerita ni sampai kepada marfu'. Maknanya nak sambungkan sanad tu, nak wujudkan dalam rantaian sanad tu sambungan yang elok sampailah pada Nabi. Pada zahirnya ada satu orang perawi yang bernama Ikrimah yang meriwayatkan kisah ni, dia pernah tengok riwayat kisah ni dalam kitab-kitab Yahudi pada zaman berada di Madinah ni. Yahudi yang ada di Madinah ni. Okay. Lalu Ikrimah pun sebut beberapa perkara yang tidak harus tersembunyi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya para sahabat pernah cerita, tapi dia cerita atas dasar apa yang dia dengar daripada ahli kitab dan tidak mengambil penjelasan daripada Nabi pun. Just dengar pada ahli kitab zaman belum masuk Islam dulu, ataupun dengar sipi-sipi macam tu saja. Kalangan Yahudi duduk bersembang di Madinah pada mana-mana waktu yang dia orang berada di Madinah pada waktu tu. Jadi dia pun cerita, Ikrimah ni cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, tapi cerita ni tidak pernah disandarkan kepada Nabi pun, hanya just sekadar cerita sahaja. Okay. Kemudian apa lagi dia sebut sini? Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, iaitu anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, menyebutkan dalam kitabnya As-Sunnah daripada Sa'id bin Jubair, katanya Bani Israel pernah bertanya kepada Nabi Musa, adakah Tuhan tidur? Inilah kisah yang sebenar tentang orang-orang Yahudi yang jahil tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa? Persoalannya kenapa Ibn Kathir dia selik cerita ni waktu dia nak tafsirkan ayat kursi tu. Bila mana penafsiran kepada la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Tuhan tu tak pernah terlelap. Sinah ni maksudnya mengantuk yang menyebabkan kita terlelap sekejap. Kalau orang bawa kereta, situasi macam ni dia sebut sebagai micro sleep. Kita dah penat, dah bawa kereta lebih pada 3 jam, akhirnya kita terlelap sekejap, lepas tu kita buka balik mata. Waktu tu kita boleh gelong masuk ke lorong lain lah. Jadi bagi Tuhan ni yang tu pun tak ada. Apatah lagi nak sampai tersengguk-sengguk macam kita mengantuk, lagilah tak ada pada Tuhan. Dia tidak ada sifat tu pada zat Allah Azza wa Jalla. Okay. Walau macam mana pun, kita tidaklah berburuk sangka pada Ibn Kathir. Yang menjadi tanggungjawabnya ialah bila mana baca tafsir Ibn Kathir ni, kena tahu metodologi Ibn Kathir tu macam mana. Ibn Kathir ni ialah satu orang tokoh besar dalam ilmu tafsir, murid kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kitab dia diterjemah dalam banyak bahasa. Dalam bahasa Melayu Malaysia pun ada. Nak katanya terkenalnya kitab tafsir Ibn Kathir ni, ataupun nama betulnya ialah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam Ibn Kathir dia bawa cerita ni tujuan apa? Nak sebut kata riwayat ni tak boleh terima. Sebab tu nak baca kitab tafsir Ibn Kathir ni, kita kena baca yang dah ada edisi kemaskini oleh daripada para pengkaji, para ulama daripada merata tempat lah. Kalau dulu terkenal dengan Tahzib Tafsir Ibn Kathir oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh ulama daripada Palestin yang menetap di Jordan, dah meninggal dah pun. Dia ada buat satu usaha terhadap tafsir Ibn Kathir ni. Dia susun balik riwayat-riwayat yang Ibn Kathir datangkan, dan dia sebut, okay, riwayat ni
ada problem. Riwayat ni Israiliyat, boleh terima tak boleh terima. Kalau ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, apa status darjat hadis ni? Sebab Ibn Katsir dia bawa sepanjang mungkin mana-mana riwayat yang ada. Sebab pada zaman Ibn Katsir ni tidak menjadi keperluan untuk riwayat satu hadis tu ujung tu sebut ketahuilah hadis ini palsu, ketahuilah hadis ini dusta, ketahuilah hadis ini terlalu dhaif. Ibn Katsir dia tak buat kaedah tu. Yang buat kaedah tu ialah kemudian, khususnya kepada kita zaman sekarang ni. Kenapa Ibn Katsir tak buat? Sebab cukup dengan membawa nama perawi saja, orang yang baca riwayat tu akan tahu. Pada zaman tu, kapasiti ilmu orang pada zaman tu, hatta orang-orang awam yang tak dikenali sebagai penuntut ilmu secara konsisten pun, sebut nama perawi ni tahu, yang ni kaki bohong. Dah tahu, dah kenal lah pun. Jadi tak ada keperluan nak kena sebut satu-satu tu. Sebab tu kalau orang yang baca tafsir Ibn Katsir yang bersifat makhtutat, yang raw ni, yang mentah lagi, yang tak ada apa-apa olahan, dia akan simpan satu kaedah, ada dalam kitab, kira boleh pakai, kira sauk semua. Yang tu silap. Sebab tu nak faham satu-satu kitab ni, kena baca pendahuluan. Kena tengok apa penulis sebut, cara dia tulis buku tu. Supaya kita tahu ada maksud-maksud daripada apa yang nak diletakkan oleh penulis tu. Bila mana dia letak riwayat ni, adakah dia bersetuju dengan riwayat tu? Bila mana kita baca pendahuluan, kita akan tahu. Contoh, bila mana kita nak baca hadis dalam kitab Sahih Muslim, penting untuk kita tahu muqaddimah Sahih Muslim tu. Sebab Imam Muslim, dia sebut macam mana cara dia tulis, dia susun hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Dia berbeza dengan guru dia Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kalau kita baca, kita akan nampak apa perbezaan dia. Cuma nak katanya, penting baca buku apa-apa pun, tolong tengok dulu pendahuluan dia. Kalau baca Quran, pendahuluan dia di mana? Suratul Fatihah. Surah Fatihah tu, 7 ayat tu menjadi gambaran awal untuk semua surah-surah yang lain, 113 surah yang lain, baki ayat-ayat Al-Quran yang lain, secara keseluruhannya. Sebab tu kita akan tengok 7 ayat tu Allah Ta'ala sebut apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuhan nak sebut tentang segala puji, pujian-pujian yang elok, yang baik ni kembali pada Tuhan. Walaupun makhluk-makhluknya cuba untuk tahan mulut tak nak puji, Tuhan tu kekal dengan zat yang maha terpuji. Kalau manusia tak nak puji Tuhan, bahkan nak sembah benda lain, Tuhan kekal terpuji. Sebab tu Tuhan sebut Rabbil Alamin. Akulah Tuhan, penguasa kepada sekalian makhluk. Makhluk situ merujuk kepada manusia, jin, tumbuhan, haiwan, semua benda yang melata, yang kita tahu kewujudannya dan tak tahu kewujudannya, yang duduk di planet ni, yang duduk di planet lain, semua itu di bawah taklukan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Tuhan sebut Ar-Rahmanir Rahim. Dialah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Dia nak cerita tentang sebab turunnya Quran, diberikan Quran kepada umat akhir zaman, kepada Nabi Muhammad ni, untuk dia buat pengisytiharan. Dia maha penyayang, dia maha mengasihani. Dia bukan nak tengok manusia ni dalam keadaan kesesatan. Dia bukan suka tengok hamba dia hidup tak ketahuan hala ni. Sebab tu dia nak cerita kasih sayang dia dan juga rahman dia, rahim dia. Dia sebut dalam keseluruhan Quran tu. Termasuklah Maliki Yaumiddin. Sebab apa kamu kena ikut aturan Tuhan? Sebab akan ada hari kebangkitan pula lepas pada ni. Lepas tu kita akan jumpa surah-surah yang menerangkan tentang hari kebangkitan. Tadi kita tengok ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kita jumpa dalam Quran ni ada surah Ar-Rahman. Elaboration terhadap ayat yang kedua tu. Lepas tu baca Maliki Yaumiddin. Kita jumpa surah-surah yang menceritakan topik yang hampir sama. Paling-paling mudah yang kita maklum ialah surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah maksudnya ialah benda yang pasti terjadi, iaitu hari kiamat. Ataupun kita baca surah At-Taghabun, pun maksud dia hari kiamat. Ataupun yang kita mungkin selalu baca dan memang kita ingat, Al-Qari'ah, yang ada dalam juzuk Amma tu. Itu pun maksud dia hari kebangkitan. Terus lagi Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah. Penerangannya duduk pada
Surah yang ke-39 surah Az-Zumar. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Penerangannya duduk pada surah Ghafir sampai Al-Jathiyah. Untuk 2 patah perkataan tu saja dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu 2 patah. Wa iyyaka nasta'in 2 patah. 4 patah dalam ayat tu. 4 patah tu dihurai dalam 500 ayat lebih dalam ayat yang dalam surah yang ke-39 sampailah surah yang ke-47. Itu sebahagian pandangan para ulama. Sampailah kepada penghujungnya siratal ladzina an'amta alaihim. Cuma nak kata, kalau kita malah dah baca buku lain, bacalah Al-Quran. Fahami metodologi Allah Ta'ala dalam menurunkan Al-Quran. Kenapa 7 ayat awal itu menjadi satu asas ulangan dalam ibadah yang paling utama, iaitu salat. Salat yang kita tunaikan ni menjadi syarat sah, kena baca suratul Fatihah. Walaupun ada orang nak pegang khilaf, bismillah bukan ayat pertama, alhamdulillah tu ayat pertama, tak apalah, kita maklum khilaf tu. Cuma nak sebutnya ialah perlunya kena ambil tahu tentang muqaddimah Al-Quran. Kadar minimum hafalan seorang Muslim itu ialah Al-Fatihah. Kalau dia boleh hafal lebih pada itu bagus untuk dia. Cuma nak katanya, kita ni, umat Nabi ni, diajar dengan baca, tengok dan kaji. Lepas tu cuba renungi. Itulah manifestasi ataupun hikmah ataupun perlambangan daripada wahyu pertama yang turun pada Nabi Muhammad, iaitu Iqra. Iqra ni maksud dia baca. Baca ni apa? Benda yang terpampang di atas kertas. Buka buku, tengok susunan huruf, membentuk perkataan, membentuk kalimah, membentuk ayat, membentuk isi kandungan, baca. Sebab manusia, untuk dia menggarap benda-benda positif dalam hidup dia, dia kena baca. Kalau dia tak membaca, dia akan jadi orang yang mundur. Mundur pemikirannya, mundur juga perbuatannya, mundur juga percakapan dia. Sebab itu kita akan tengok orang yang kurang membaca, cakapan dia lah cakapan sia-sia. Dan kita sebagai Muslim, kita kena maklum, bacaan yang paling utama untuk dijadikan sebagai bacaan yang paling banyak dalam kehidupan seharian ni ialah Quran. Tuan-tuan boleh baca, nak baca buku apa pun dalam dunia ni, tuan-tuan boleh baca. Tapi pastikan Quran yang paling banyak dibaca dalam kuantiti dan kapasiti hidup harian. Sebab tu Nabi SAW, bila mana bangkit pada waktu malam, salat malam, bacaan Al-Quran Nabi, kebanyakan riwayat kita tengok, tidak kurang daripada 100 ayat satu malam. Dan Tuhan pun beritahu, nak baca Quran ni di mana waktu yang paling elok. Tuhan kata, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bacalah pada waktu akhir malam, iaitu dalam salat. Kita dah tengok fatwa para ulama sekian banyak. Kalau tuan-tuan tak hafal Quran, bangkit malam, buka Quran, beli Quran besar-besar, lepas tu letak atas rehat tinggi-tinggi elok, buka dan tengok. Kalau kata malah beli, guna telefon kita ni, guna device kita yang moden ni, beli telefon yang muda-muda, tak kira lah sekarang pun yang tua pun pakai telefon mahal, dah beli 5-6 ribu ni, jadikan telefon tu jambatan ke akhirat. Jangan telefon tu untuk layan video TikTok tak tahu hala je. Tengok Quran dalam tu, buka, tutup lah, tutup dia punya data tu, nanti masuk WhatsApp. Tapi biasa pukul 3 pagi orang tak WhatsApp kot. 3-4 pagi tuan-tuan bangkit malam-malam tu, tengok, letak dalam poket dulu, habis baca Fatihah ambil seluk balik buka. Tapi buka siap-siap lah, bukan cari waktu habis baca Fatihah tu baru cari. Sebelum salat tu dah buka dah. Okey, ni apps Quran, buka siap-siap. Okey, malam ni nak baca berapa? Tak perlu start dengan banyak pun. Cuma kita nak mengambil beberapa titik daripada tapak-tapak ibadah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang keberjayaan kaum ini, keberjayaan umat ini ialah dengan membaca. Dan bacaan yang paling terbaik untuk dibaca dan direnungi ialah Al-Quran. Kalau tak faham makna pun, bacalah dulu. Sebab ianya penting dan mustahak. Okay. Jadi, bila mana umat kurang membaca, yang akan jadi ialah macam yang kita bincang pada malam ni. Iaitu masuknya cerita-cerita daripada pelipu lara yang tak bertanggungjawab. Kalau pada zaman Nabi, ahli kitab yang
memang berniat untuk menyelewengkan umat ni dengan datangkan cerita-cerita yang tak jelas. Akhirnya masuklah cerita-cerita yang tak ketahuan hala, dipenuhilah dada kita melalui telinga kita cerita-cerita yang tidak sihat ini, sehingga sedikit sebanyak mengganggu konsep kenabian, mengganggu konsep akidah, mengganggu banyak konsep teras-teras agama ni. Sebab tu Quran ni dia penuhkan dengan cerita juga. Kalau tuan-tuan tengok kisah Nabi Musa ni antara kisah yang paling banyak dalam Al-Quran disebut. Kalau kita buat carian, sekarang ni semua orang boleh buat carian. Bukan orang yang mengaji universiti je, bukan orang yang belajar agama je. Tuan-tuan download application Quran. Orang yang ada telefon ni, bukalah Google Play Store apa semua tu, cari Quran, application Quran, macam-macam ada. Cuma yang recommended sikit ialah Quran Android ni. Yang iPhone saya tak tahu, saya tak pakai iPhone. Saya pakai yang Samsung ni, kita tahu yang tu je lah. Okay. Tuan-tuan buat carian, dekat bahagian search tu, tulis perkataan Musa, min, waw, sin, ya maksurah, ya tak ada titik. Tekan search, dia keluar direct. Ni bukan orang universiti boleh buat, semua orang boleh buat. Dan tuan-tuan akan tengok dia datangkan ayat surah mana. Kalau kita tengok nama Nabi Musa diulang dalam Al-Quran sebanyak 131 kali pada 32 surah. Sebab cerita kita pada malam ni ialah cerita tentang Nabi Musa. Siap sebahagian para ulama buat percentage, buat peratusan. Cerita Nabi Musa ni banyak mana dalam Quran? 7.2%. Paling tinggi berbanding cerita Nabi-Nabi lain pun. Nabi Adam 1.1% je. Nabi Nuh 1.7. Nabi Hud 1.2. Tapi untuk Nabi Musa 7.2%. Paling banyak mengalahkan cerita Nabi-Nabi lain yang ada dalam Al-Quran daripada 25 orang Nabi itu. Jadi ianya penting untuk kita beri perhatian. Bila mana cerita Nabi Musa banyak, cerita karut yang dinisbahkan pada Nabi Musa pun banyak. Jadi sebelum kita tahu yang cerita karut tu, kita kena tahu yang cerita betulnya dalam Al-Quran dulu. Okay. Dan kalau kita tengok, banyak babak-babak penting yang Allah Ta'ala hidangkan berkenaan dengan diri Nabi Musa ni dalam Al-Quran keseluruhannya. Secara keseluruhan cerita Nabi Musa tu yang ada dalam 32 surah tu, daripada dia kelahiran, daripada awal kelahiran sampailah kepada babak dia bertemu dengan orang tu, bertemu dengan orang ni, semua disebut. Dan kalau bolehlah tuan-tuan balik pada malam ni, sebelum tidur, tuan-tuan dengar dulu surah Al-Qasas. Sebab surah Al-Qasas ni lah surah yang menceritakan kisah Nabi Musa daripada awal kelahiran dia. Daripada ayat keberapa surah Al-Qasas tu? Iaitu daripada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-28. 22 ayat tu. Tak suruh baca semua. Tak suruh dengar. Kalau malas baca pun buka lah audio ke apa, bagi dengar. Ayat 7 sampai ayat 28 surah Al-Qasas, cerita Nabi Musa yang betul. Ni Quran sebut. Surah Al-Qasas tu 88 ayat dan banyak muka surat lah. Lebih pada 10 muka surat kalau tengok dalam Quran. Kalau kita boleh dengar habis tu lagi baik. Cuma nak katanya 22 ayat yang awal ini menceritakan tentang siapakah Nabi Musa alaihissalam sebenarnya. Jadi kita akan tengok apa yang Allah Ta'ala nak cerita. Antaranya dia akan sebut kelahiran Nabi Musa, perjalanan kehidupan sehinggalah dia meningkat dewasa, bermula dengan peranan beberapa orang wanita, antaranya mak Nabi Musa sendiri, selain pada tu isteri Fir'aun, selain pada tu kakak pada Nabi Musa sendiri pun diceritakan tentang babak-babak tu. Dan Allah Ta'ala ilhamkan pada Nabi Musa. Saya tengoklah 22 ayat daripada cerita Nabi Musa ini, Allah Ta'ala nak cerita apa? Allah Ta'ala nak cerita tentang bagaimana tingginya tawakal ibu Nabi Musa. Dan kalau kita tengok Quran ni, dia cuba membuang diskriminasi jantina. Diskriminasi jantina ni maksud dia apa? Melebihkan jantina ni berbanding jantina satu lagi. Sebab menjadi kebiasaan masyarakat Arab, khususnya musyrikin Mekah, mengangkat orang lelaki setinggi-tingginya. Kalau dapat anak lelaki ni satu kebanggaan, tapi kalau dapat anak perempuan,
Quran cerita, wa idza busyira ahaduhum bil untha, bila mana mereka diberikan khabar telah lahirnya anak perempuan daripada isteri mereka, dhalla wajhuhu, kelam muka dia. Dhalla tu maksudnya muka yang cerah berubah jadi kelam, muswaddan, kehitaman, wa huwa kadhim, dalam keadaan menahan marah. Tak sukanya masyarakat Arab dengan perempuan. Islam dia buang benda tu. Sebab tu kalau kita buka dalam surah Al-Qasas ni, kita akan tengok pada ayat yang ke-7, Allah Azza wa Jalla sebut, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kami beri wahyu kepada ibu Nabi Musa. Tak sebut nama, tapi fungsi seorang perempuan tu ada. Sebab tu tambah-tambah kita yang faham agama, yang maklum tentang benda-benda agama ni, kita tak boleh ada sikap letakkan perempuan ni sebagai kelompok yang duduk tepi selalu. Mereka ada peranan mereka sendiri, dan kita maklum ada kekurangan, seperti mana lelaki pun ada kekurangannya. Cuma Quran ni dia cuba untuk meletakkan dua jantina daripada bangsa manusia ini ialah saling menyokong antara satu sama lain. Bukan satu jantina ni menghentam satu jantina yang lain. Jadi ianya satu, orang kata apa, teguran yang pedas lah untuk musyrikin Mekah pada waktu itu, bila mana permulaan cerita Nabi Musa ni dibawa tentang personaliti ibu Nabi Musa itu. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami berikan wahyu, kami ilhamkan dalam hati ibu Nabi Musa ni untuk susukan anak dia Musa tu sampai kenyang. Bila mana dia rasa takut tentang arahan yang dah dikeluarkan oleh Firaun, iaitu arahan untuk bunuh semua anak lelaki, dengan sebab ramalan daripada ahli sihir mengatakan yang akan mengganggu gugat kerajaan Firaun ni ialah daripada anak-anak lelaki Bani Israel, yang mereka ni kebanyakannya berstatus hamba di Mesir pada waktu itu. Allah Ta'ala ilhamkan buat satu kotak elok, lepas tu hanyutkan di Sungai Nil. Waktu hanyutkan tu, wala takhafi wala tahzani, jangan takut, jangan sedih. Sebab tu ada sebahagian riwayat kata Jibril datang menyerupai manusia, beritahu pada ibu Nabi Musa firman Tuhan, iaitu ayat yang ke-7 penutup dia, inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan Musa pada kamu, jangan risau. Waja'iluhu minal mursalin, bahkan kami akan jadikan Musa bukan hanya sekadar seorang lelaki biasa, tapi kami jadikan dia daripada sebahagian utusan, iaitu Nabi. Dengan keyakinan itulah ibu Nabi Musa ni dia letakkan orang kata apa, Nabi Musa dalam satu kotak dan dihanyutkan. Sebab tu kalau orang pergi ke Mesir, dia akan ada tayangan macam satu drama lah. Kalau orang yang pergi ambil package menyusuri Sungai Nil, dia ada package naik boat tu, dia akan ada tunjukkan benda tu. Tuan-tuan pergi Mesir jangan naik boat tengok orang bergelek je. Ni ada satu masalah kan? Daripada dulu lagi masalah ni. Dulu bila mana diperkenalkan package pergi umrah, pergi Mesir dulu. Dan ada setengah package umrah ni pergi umrah dulu, balik tu nanti patah nak balik Malaysia tu berhenti di Mesir. Berhentilah 3-4 hari. Bila mana dalam package tu dia akan ada satu package naik macam boat ke, macam ferry menyelusuri Sungai Nil tu. Tapi tak sepanjang-panjangnya lah. Dekat kawasan yang dia buat elok macam waterfront tu lah. Ada satu package ni, kita naik boat tu, kita boleh dinner atas boat tu. Makan malam situ. Okay. Bila mana makan malam atas boat tu, waktu duk makan tu dia akan buat persembahan. Persembahan dia ialah perempuan datang bergelek. Bergelek tu bukan pakai telekung, pakai bikini. Ni haji-haji bawa balik umrah ni, kepala botak lagi ni, Malaysia pun tak sampai lagi. Duduk depan Kaabah, ya Allah ampuni aku, ampunilah dosa mata aku ni, nak tambah topak baru ni. Jangan ambil package tu, ambil package lain. Package cerita Nabi Musa tu, tuan-tuan kena reconfirm kalau pergi buat umrah dengan mana-mana mutawif, jangan bagi package tu. Kadang-kadang mutawif pun dia tak tahu. Tapi elak lah package tu. Kadang-kadang orang pergi ni, kita tak boleh nak elak benda tu kadang-kadang, cuma nak katanya jangan terlibat lah dengan yang tu.
tengok cerita Nabi Musa tu. Dia buat pementasan balik. Macam mana mak Nabi Musa letakkan. Maknanya dia akan lakonkan orang balik lah. Cuma, kalau kita tak ada maklumat tentang tu pun, benda tu tak ada masalah. Tak pergi pun. Sebab Quran menggambarkan dengan lebih elok lagi. Quran memberikan gambaran yang lebih elok lagi. Okay. Cuma nak katanya, dalam 22 ayat ni, Allah Ta'ala bawa cerita daripada Nabi Musa kecil, masih lagi dalam susuan ibunya, sampailah kepada Nabi Musa terpaksa keluar daripada Mesir, dengan sebab ada isu dengan Firaun, bertelagah dengan Firaun. Nabi Musa terusir sekejap daripada Mesir, sehingga Nabi Musa kena bawa diri berjalan sampailah ke dataran Syam. Dalam riwayat sebut ke perkampungan Madian. Madian ni ialah perkampungan kaum Nabi Shu'aib. Dikatakan ianya di Syam. Syam lebih fokusnya ialah di Jordan. Dikatakan macam itulah. Kalau kita tengok daripada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-28, ada satu ayat yang menarik, iaitu ayat yang ke-24. Allah Ta'ala cerita tentang keadaan Nabi Musa ketika mana dia dah letih dah ni. Dia dah letih dah dengan sebab diusir, tak ada apa-apa, tak ada bekalan makanan, tak cukup segala-galanya, dengan lapar, dengan letihnya apa semua. Fasaqa lahuma. Pada waktu tu Nabi Musa baru sudah tolong 2 orang anak perempuan Nabi Shu'aib yang berebut nak dapatkan air di satu tempat punca air ni. Dia tolong 2 orang tu, kemudian dia pergi bersandar berehat dekat satu pokok. Tuhan sebut pada ayat yang ke-24, thumma tawalla ila dhilli. Dia pergi berteduh di bawah satu pohon. Faqala rabbi. Kemudian Musa dengan penat, dengan baru sudah bertelagah dengan orang, risau, runsing, kena usir daripada Mesir, tak tahu nak masuk bila, nak pergi ke mana. Tiba-tiba Nabi Musa berdoa pada Allah Ta'ala, dan doa ni mustahak untuk kita faham dan kita amalkan dalam hidup, iaitu doa yang berbunyi pada ayat 24, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maksud dia apa? Wahai Tuhan, segala kebaikan yang engkau turunkan kepadaku, aku sangat-sangat berharap kepadanya. Lepas daripada tu apa jadi pada Nabi Musa? Nabi Musa kahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Allah Ta'ala beri pada Nabi Musa ni kerja, dan Allah Ta'ala beri pada Nabi Musa ni kediaman, tempat tinggal, sehingga dia mengumpul balik kekuatan dia untuk dia masuk balik Mesir. Poinnya ialah manusia dan ikatan dengan Tuhan, ikatan yang paling besar untuk dia kena tengok ialah doa dia pada Tuhan. Sebab tu para ulama menganjurkan kita untuk kita amalkan doa ni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mustahak untuk kita amalkan. Kita baca dalam sujud kita. Kita baca dalam tahiyat sebelum beri salam. Ini antara waktu-waktu mustajab. Dalam semua salat-salat sunat kita. Sebab manusia ni dia perlu ada perasaan tamak dan loba daripada rahmat Tuhan. Sebab tu para ulama sebut tentang doa ini, perlunya kita ni berlindung daripada kefakiran. Kefakiran ni maksud dia apa? Kemiskinan yang melampau. Miskin tu okey lagi, tapi fakir ni dia teruk pada orang miskin. Maknanya keperluan asasi dia pun tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam banyak doa-doa yang Nabi ajar pada kita, ada doa-doa yang minta lindung daripada fakir. Lindung pada miskin ni tak ada. Sebab boleh jadi satu orang dia boleh hidup walaupun dia miskin. Tapi fakir ni kalau dia terdesak, dia akan gadai iman dia. Dia akan letak tepi ibadah dia, dan dia tak peduli apa-apa. Dia akan dicengkam oleh mana-mana orang. Sebab tu kalau kita tengok dalam doa sebelum tidur yang diajar oleh Nabi, ada satu riwayat tu, Nabi doa di ujung doa tu, iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ada satu doa tu, kalau kita tengok dalam Hisnul Muslim, dia ada satu doa yang agak panjang sebelum tidur ni. Tuan-tuan boleh bayang, sebelum tidur Nabi suruh kita berdoa dengan doa itu. Selain daripada kita baca ayatul kursi, kita baca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, dia ada satu doa. Doa ni kalau kita tengok diriwayatkan oleh daripada Suhail. Dalam riwayat ni disebut Ibn Hibban, riwayat daripada Ibn Hibban. Saya baca ya doa ni, tuan-tuan boleh balik rujuk.
Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Ujung doa tu, ni doa belum tidur. Sebelum kita lelap tidur terus, iqdi 'anna ad-dain. Lunaskanlah hutang-hutang kami. Wa aghnina minal faqr. Kayakan kami, keluarkan kami daripada kefakiran. Nak padu dengan doa Nabi Musa tadi tu, iaitu doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maknanya hampir kesemua Nabi ni berdoa pada Allah Ta'ala dan mengajar umatnya untuk berlindung daripada kefakiran. Sebab tu penting untuk orang Islam ni, dia bentengi diri dia daripada kefakiran. Selain daripada dia berdoa, dia kena berusaha dengan tulang empat kerat yang Tuhan bagi ni, supaya dia ada mata pencarian yang cukup untuk menyara hidup dia, sehingga dia tak jadi orang yang meminta-minta, sehingga dia tak jadi terhina kerana perbuatan itu. Paling kurang pun dia berniagalah, dia buatlah apa-apa bisnes, walaupun bisnes tu nampak lekeh di mata orang, tapi dia berusaha dengan tulangnya, dengan kudrat yang Tuhan beri pada dia. Tapi dalam masa yang sama, bergantunglah pada Allah Azza wa Jal, berdoalah pada Allah Azza wa Jal. Dia dua benda ni manusia kena seimbang. Ada orang dia berdoa tanpa usaha, ada orang dia berusaha tanpa doa. Kedua-dua benda ni memang akan kacau susunan hidup kita. Tuhan suruh pada kita berdoa dan berusaha, tapi para ulama sebut usaha kita ni bukanlah jaminan 100% untuk confirm dapat rezeki tu. Macam-macam mana pun, peratusan tawakal, peratusan ibadah yang kita lakukan, ianya lebih besar. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut, Allah Ta'ala kata pada hamba-hamba dia, tafarragh li'ibadati, kamu sibuklah beribadah pada aku akan beri kekayaan dalam hati kamu. Kita beri laluan azan, nanti kita beri kesimpulan sikit. Kita sambung sikit lagi kesimpulan dia. Kesimpulan akhir yang kita boleh tengok, kekuatan para Nabi ini tidak ianya berpunca daripada keikhlasan berdoa dan tawakal bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu cerita-cerita yang boleh mengurangkan sifat kenabian tu, dia taklah mengurangkan secara jelas, tapi menunjukkan satu orang Nabi ni suka tanya benda-benda yang tak penting. Kan dalam riwayat yang kita tengok tadi, bila mana perawi tu kata Nabi Musa tanya, adakah Allah Ta'ala tidur? Macam mana Allah Ta'ala tidur, sedangkan berapa banyak pelepasan masalah yang Allah Ta'ala beri pada Nabi Musa ni. Allah Ta'ala lepaskan Nabi Musa ni dalam banyak peristiwa. Belum Nabi Musa ni besar lagi, masih dalam fasa susuan lagi, itu rahmat Tuhan. Kalau Tuhan tidur, benda tu tak akan berlaku. Cerita Nabi Musa dihanyutkan dalam satu kotak kayu, cerita Nabi Musa dikahwinkan dengan anak Nabi Syuaib, sebahagian riwayat kata bukan anak Nabi Syuaib, dia hanya satu orang lelaki tua, tapi kebanyakan ahli tafsir mentarjihkan itu ialah Nabi Syuaib di Madian, itu yang berkaitan dengan ayat 24 surah Qasas tadi, iaitu doa Nabi Musa tadi, iaitu Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Jadi riwayat yang kita baca tadi, Nabi Musa dengan dua bekas kaca tu, ianya sama sekali tak dapat dipadukan dengan apa yang Tuhan sebut dalam Quran berkenaan dengan cerita Nabi Musa. Kita dah sebut tadi, 32 surah menceritakan tentang diri Nabi Musa tu, daripada dia masih kecil sampailah kepada pengakhiran dia, perjalanan dia dengan Nabi Khidir, sampailah kepada kemuncak-kemuncak yang lain kita akan tengok. 32 surah membentangkan cerita Nabi Musa. Tiba-tiba Nabi Musa ni ada satu attitude, ada satu perangai, tanya pada Tuhan benda-benda macam tu, ataupun tanya pada malaikat benda macam tu. Jadi ini bukan daripada benda-benda yang menarafkan Nabi tu pada taraf yang sepatutnya. Inilah keburukan riwayat Israiliyat. Dia berjaya
menurunkan penarafan Nabi tu. Sepatutnya kita kena letak Nabi ni orang yang paling kuat hubungannya dengan Tuhan dan paling beradab dengan Tuhannya, yang hampir mustahil Nabi ni tak akan bertanya benda-benda macam tu. Walaupun ada sebahagian Nabi-Nabi ni dikatakan ada tanya benda-benda yang seperti dalam riwayat ni, tapi kebanyakan Nabi tak akan tanya benda-benda macam tu. Apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beradab dengan Tuhannya. Okey. Jadi kalau kita nak dengar cerita tentang Nabi Musa, beliklah Quran. Macam saya sebut tadi, tuan-tuan boleh tengoklah surah Al-Qasas. Ini antara surah yang menceritakan cerita Nabi Musa AS. Walau macam mana pun, kita ada 31 surah lagi yang cerita tentang Nabi Musa yang kita kena korek. Dengan kita sibuk korek yang ni, tak kenalah kita yang tak betul tu. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Kisah yang ke-18 dah selesai. InsyaAllah untuk kali yang akan datang kita akan tengok kisah Nabi Musa yang lain, iaitu permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah Azza wa Jal dan riwayat tambahan yang mengganggu ayat Quran tentang cerita tu. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.